Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Barcelona umum calonkan Stadium Camp Nou untuk UCL Final 2029. Barcelona secara rasmi bercadang untuk mencalonkan Stadium Camp Nou sebagai venue final Liga Juara-Juara Eropah untuk tahun 2029. Spotify Camp Nou kini hampir siap sepenuhnya selepas melalui proses renovasi besar-besaran yang menelan kos tinggi dan mengambil masa beberapa musim. Langkah ini bukan sekadar soal prestis, tetapi sebahagian usaha Barcelona untuk kembali menstabilkan pendapatan kelab. Stadium versi baharu ini dijangka mampu menarik lebih ramai penyokong, pelancong dan juga acara besar, sekaligus membantu kewangan kelab yang sebelum ini terjejas teruk. Namun Barcelona bukan satu-satunya calon, dengan beberapa stadium ikonik Eropah termasuk Wembley turut berada dalam senarai bidaan. Manchester City ke final Carabao Cup. Manchester City menepati ramalan apabila marah ke final Carabao Cup selepas menewaskan pasukan Newcastle dengan agregat besar 5-1. Dalam perlawanan kedua, City menang 3-1 dan mempamerkan dominasi mutlak seawal separuh masa pertama. City membuka jaringan seawal minit ke-7 menerusi Omar Marmoush sebelum permainan sama menggandakan kelebihan pada minit ke-29. Gol ketiga hadir hasil gerakan pantas dari tengah padang apabila Tijani Reinders melakukan larian, melakukan 1-2 sentuhan bersama Semenyo sebelum menyudahkan peluang sendiri. Pendekatan terlalu berani Newcastle mengundang padah apabila mereka kerap terdedah kepada serangan balas pantas Manchester City. Walaupun Elanga menjaringkan gol sagu hati pada minit ke-63, Newcastle gagal bangkit. Manchester City kini akan berdepan pasukan Arsenal di final Carabao Cup pada 22 Mac nanti. Inter Milan tepati ramalan ramai. Inter Milan meneruskan kemarahan ke separuh akhir Coppa Italia selepas menewaskan pasukan Torino 2-1 di peringkat suku akhir. Inter jelas menguasai permainan, namun Torino beberapa kali hampir menghukum mereka menerusi serangan balas pantas yang berbahaya. Gol pertama Inter hadir pada minit ke-35 menerusi tandukan penyerang muda pasukan Inter iaitu Ange Juan Boni. Separuh masa kedua baru bermula, Inter menggandakan kelebihan pada minit ke-47 hasil cutback Marcus Thuram yang disudahkan oleh Andy Diaf. Torino merapatkan jurang menerusi tandukan Kulinovic pada minit ke-57, tetapi selepas itu, mereka buntu mencari gol penyamaan. Inter kini menunggu pemenang antara pasukan Napoli ataupun Como yang akan beraksi pada 11 Februari nanti. Endrick terus bersinar bersama Lyon. Lyon marah ke suku akhir Coupe de France selepas menewaskan pasukan Laval 2-0 dalam perlawanan pusingan 16 terakhir. Berhadapan pasukan yang sedang bergelut di zon penyingkiran Ligue 2, Lyon tetap berdepan kesukaran untuk memecahkan kebuntuan. Watak utama perlawanan sekali lagi milik Endrick pada minit ke-80. Gerakan bermula daripada Pavel Suk sebelum Endrick melepaskan rebatan padu untuk meletakkan Lyon di hadapan 1-0. Ketika Laval cuba mencari gol penyamaan, Lyon menghukum mereka melalui rembatan Afonso Moreira yang gagal ditangani kemas penjaga gol pasukan lawan. Kemenangan ini menyaksikan Endrick meneruskan prestasi cemerlangnya dengan rekod 5 gol dan juga 1 assist dalam hanya 5 penampilan pertamanya bersama pasukan Lyon. Kelab besar masih berpeluang dapatkan Upamecano. Dayot Upamecano sah melanjutkan kontraknya bersama pasukan Bayern Munich sehingga tahun 2030. Namun apa yang menarik, kontrak baru tersebut dilaporkan mempunyai klausul pelepasan sekaligus membuka peluang kepada kelab lain untuk mendapatkan khidmatnya. Nilai sebenar klausul itu masih belum didedahkan, tetapi beberapa kelab besar Eropah sudah lama memantau situasinya. Real Madrid antara pasukan yang dikaitkan dengannya, lebih-lebih lagi ketika mereka berdepan masalah di posisi pertahanan pada musim ini. Real Madrid akan dapat durian runtuh. Pasukan Bournemouth dilaporkan berpuas hati dengan prestasi pemain pinjaman dari AC Milan iaitu Alex Jimenez dan berminat untuk mengekalkannya secara tetap. Nilai perpindahan dianggarkan bernilai sekitar 19.5 juta euro bersama dengan tambahan 5.3 juta euro lagi dalam bentuk add-on yang akan dibayar kepada pasukan AC Milan. Namun situasi ini turut menguntungkan Real Madrid.
Milan terikat dengan klausa jualan semula di mana 50% daripada hasil penjualan perlu diserahkan kepada pasukan Real Madrid. Hasil perjanjian terdahulu ketika Jimenez dibawa keluar daripada Real Madrid. Ruben Neves kekal di Al Hilal. Spekulasi mengenai masa depan Ruben Neves akhirnya terjawab apabila beliau menandatangani kontrak baru bersama pasukan Al Hilal sehingga tahun 2029. Kontrak lamanya sebelum ini dijangka tamat pada hujung musim ini, sekaligus mencetuskan minat beberapa kelab Eropah. Antara pasukan yang dikaitkan termasuk Manchester United. Namun Neves memilih untuk kekal di Arab Saudi dan menunjukkan komitmen penuh terhadap projek jangka masa panjang di Al Hilal. Monaco buang Pogba. Paul Pogba berdepan episod sukar dalam kiranya apabila namanya digugurkan daripada skuad Liga Juara-Juara Eropah untuk pasukan Monaco. Keputusan ini dibuat susulan masalah kecederaan yang berulang yang masih mengganggu tahap kecergasannya sejak kembali ke bola sepak profesional selepas pergantungannya akibat isu doping. Pogba hanya mencatatkan sekitar 30 minit permainan sahaja, jauh daripada jangkaan pihak kelab. Maguire sedia kekal di Manchester United. Harry Maguire dilaporkan gembira bersama pasukan Manchester United dan bersedia untuk kekal di kelab tersebut. Menurut beberapa sumber, beliau sanggup menerima pemotongan gaji sehingga 50% demi menandatangani kontrak baru. Ketika ini, Maguire menerima sekitar £190,000 seminggu dan kontraknya bakal tamat pada hujung musim ini. Kesediaan ini dilihat sebagai tanda komitmen beliau untuk terus berjuang merebut tempat dalam skuad utama Manchester United. So itulah video kali ini dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.